Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azham daripada Bani Speed. Jika anda first time di sini, jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube. Dan hari ini saya sebenarnya nak berkongsi dengan anda tentang cara untuk nak buat website. Yang mana cara buat website ni dia mestilah ada menghasilkan pendapatan. Okay, macam saya tunjukkan di sini adalah this month punya sales untuk website ni 1,900 dan place order dia lah 6 order place. Ini yang dekat dalam belian secara online. Dekat dalam website ni juga ada gunakan WhatsApp. Jadinya pertanyaan WhatsApp tu setiap hari dan juga setiap hari ada jualan dekat dalam WhatsApp. Okey. Dan ini adalah website dia. Ini adalah website kedai online dengan pelbagai produk. Okey. Ini contoh dia tentang harga jualan. Kat sini kita boleh buat contohnya bila orang klik beli dan check out, dia automatic lah pergi dekat dalam page untuk check out punya page, iaitu untuk buat belian, bayaran, COD dan sebagainya. Okey, dan ini adalah website yang real punya. Dan saya tutup. Dan website yang kedua adalah dia sedang menghasilkan 2,500 untuk bulan ni. Dia adalah Psycho Pro. Okey, dia produk, dia satu produk saja, dan dia adalah produk yang untuk creator lah. Okey, so apa yang saya tunjukkan ni adalah website yang betul-betul buat make money, bukannya website yang macam biasa anda tengok cara buat website, tapi website tu semuanya import template saja. Dalam masa berapa lama je dah siap dah. Dalam masa sekejap saya dah siap. Tapi nak edit dia semua tu perlukan kemahiran dan kepakaran. Untuk orang-orang biasanya dia susah nak buat benda tu. Jadinya dekat sini saya tunjukkan anda step by step buat dia, daripada pembelian domain, pembelian hosting, buat hosting kita sendiri. Dan saya gunakan VPS. Sebabnya untuk website kedai online ni dia penting untuk laju dan juga dia menggunakan resource yang tinggi, kedai online. So kalau macam anda tengok saja page ni, dia ada banyak gambar sebenarnya. Dia ada banyak gambar. Dia jenis sales page. So ini website yang saya bina untuk klien. Saya nak buat website macam ni juga, tapi dia lebih much simple punya website. Okey, dan yang pasti dia masih akan hasilkan pendapatan seperti ini. Okey, so bagaimana cara dia? Saya akan tunjukkan pada anda dan anda juga boleh tiru. Sebabnya asalnya saya pun cuma buat website untuk klien, tapi lama-lama kita pun tertarik juga dengan bisnes dia, dan kita boleh make money juga. So kalau macam anda berniat untuk nak cari bisnes, untuk nak buat pendapatan sampingan dan sebagainya, company ni dia baru lagi dan dia baru ada like 5 cawangan saja kat Malaysia. So anda boleh dapatkan detail dekat psychoproasia.com ni. Dan nanti anda punya detail tentang laman ejen akan dimasukkan dekat dalam sini, dan website yang sama. Okey, so tanpa berlengah masa, kita akan terus pada proses je lah. Okey, proses yang pertama saya biasanya akan buat keyword research. Keyword research ni adalah proses yang mana kita nak validate tentang satu bisnes yang kita buat tu ada carian ke tidak. Kalau kita buat carian mungkin about macam produk baru yang saya jual ni, dia produk yang belum ada carian lagi. Okey, kalau ada pun mungkin sedikit atau tak banyak lah. Contohnya nama dia adalah Psycho Pro. Dia kalau macam carian dia baru ada 10 saja, maknanya tak banyak lagi carian dia. So untuk nak create market
untuk suatu produk ni kita tidak fokus kepada carian yang tak ada. Kita akan fokus kepada carian tentang apa masalah yang diselesaikan oleh produk tu. Faham tak? Contohnya kita kata enjin bergegar. So enjin bergegar dia ada 110 carian. Bila on aircon, bila start, ketika idle, ni semua ada sebab-sebab yang berlainan punca dia bergegar tu. Okey. Selain tu kita boleh tengok berkaitan dengan aksesori kereta. Okey, aksesori kereta tengok ada 5,400 carian. Aksesori kereta near me. Aksesori kereta Beza. So benda-benda ni anda boleh generate artikel, tulis artikel about dia, about apa benda yang untuk Beza tu. Kemudian di samping tu you select lah produk untuk kita punya produk. Macam you produk apa kan, macam sebagai contoh you jual produk kesihatan lah kan. Okey, produk kesihatan tu dia boleh ubati masalah apa. So you target pada masalah yang diselesaikan oleh produk kesihatan tu. Dari situ barulah orang boleh kenal you punya produk. Nampak tak? Dan barulah nanti dia akan ada carian dekat dalam Google. So yang saya guna ni Uber Suggest, harga dia dalam RM50 sebulan. Antara yang paling murah dan bagus lah, bagus pada harganya. Dan dia punya detail ni, data kita nak tengok SEO difficulty ni, base dia ialah bawah daripada 35. So kalau macam dia 59 ni, dia dah susah dah untuk nak ranking. Tapi kalau macam anda tengok 8, 12, 20, ini dah mudah. Memang keyword-keyword mudah untuk nak ranking dekat Google. Tetapi anda kena check pada anda punya ni lah. Okey, contohnya dekat sini saya nak cari kereta contohnya. Okey, kereta dan search. So cara untuk kereta ialah 22,000. Tapi kereta Honda 8,000. Related dia ada sebanyak 26,000 carian. So dia ada banyak carian tentang kereta, rotek kereta. Seorang mencari tentang info pasal rotek kereta, anda boleh buat artikel tentang rotek kereta. Ini kalau macam dalam bisnes yang saya buat lah. Faham tak? Kereta Honda, kereta sorong. Ini yang you tengok by Honda saja, itu kita clear. Kita cari Honda saja, dan dia akan bagi related keyword yang berkaitan dengan Honda dan jumlah carian dia. Honda saja ada 135,000, Honda Civic 90,000. So kalau macam jumlah carian dia 90,000 dan difficulty dia walaupun 80 sekalipun, saya sanggup buat artikel yang berkaitan dengan Honda Civic ni. Tapi cumanya kalau kita cari Honda Civic, dia akan keluar tentang Honda punya company. Okay, so kalau anda tengok Honda Civic, honda.com.my, Honda Wapcar, ni Wikipedia. Ni website yang lain, Wapcar semua tu website yang lain. So anda boleh link dekat boleh naik untuk carian Honda Civic. Sebab website Honda dia tak buat SEO yang really betul sangat. Dia just dia sebenarnya kalau dia bagi saya jadi pakar dia untuk buat SEO dia, saya akan pastikan semua website kat depan ni semuanya milik Honda saja keyword artikel ni. Itulah kelebihan dia kalau kita buat SEO. SEO lah search engine optimization, yang mana kita boleh buat
kita punya brand tu tidak boleh ditiru oleh orang lain. Maknanya website-website lain tak boleh rank dekat kita punya ni. Faham tak? Okay. So tapi apa yang saya nak tunjuk ni ialah banyak basic lah, yang mana untuk kita nak validate kita punya business tu. Disebabkan dekat sini kan dia kata boleh carian ni boleh masuk, so kita boleh do something untuk nak ranking untuk carian Honda Civic. Best tak? 90,000. So kalau anda boleh macam ni, dia blog ni Honda Civic price in Malaysia. So bila ini ialah dia punya about pricing. Bila orang cari Honda Civic, mungkin orang nak tengok gambar dia dan juga nak tengok pricing dia. Dia dah bagi tahu pricing. Dia buat macam listing lagi kat sini, dan dia juga menjual kereta. Listing untuk kereta punya. So relevant lah dia duduk kat sini. Itu pun sama juga kalau macam anda adalah penjual kereta. Sebab saya memang tak boleh nak target directly, sebab carian Honda Civic ni akan relevant pada page macam ni, dan bukan carian daripada saya punya website. Website saya mungkin tidak begitu berkenaan untuk nak ranking bagi keyword Honda Civic ni, tapi dia boleh diusahakan benda tu. Kalau saya kena very hard working lah untuk nak rank for this keyword. Okay, sebab kalau anda tengok kat sini semuanya jenis yang susah. Tengok dekat related dia, related Honda S 110,000. Ini Honda small yang macam KK punya tu, Honda S, Honda Malaysia. Honda Malaysia janganlah cuba untuk nak ranking kan, sebab dah tentu dia akan pergi Honda yang first. Tapi sebab Honda dia tak buat SEO dia betul-betul, so dia tidak menguasai front page tu. Sebabnya kita patutnya jagalah benda tu. So dekat sini kita nak cari macam ni difficulty dia. Tekan yang bawah dia, I think dia akan pergi ni yang paling tinggi. Cara pasang wiring Honda C70 tu dia. Kita klik lagi sekali, dia akan tunjukkan yang paling mudah punya. Tapi ni jumlah carian dia kosong ni sebenarnya dia ada, tetapi cuma dia tak konsisten. So apa yang kita nak buat dekat sini ialah ini adalah sedikit proses brainstorm, yang mana kita tahulah market kita ni sebenarnya ada dan dia besar, walaupun untuk sebuah produk baru. Faham tak? Okay, so apa yang saya nak buat seterusnya ialah kita akan pergi kepada proses belian nama domain. Okay, at first inilah contoh account saya. Okay, inilah name silo. Okay, kalau belian nama domain is up pada anda nak buat website nama domain apa. Kalau kebiasaannya kita suggest ialah satu produk tu, macam kalau katakan anda kedai aksesori kereta, maknanya anda mungkinlah nama brand anda sendiri. Nama brand anda contohnya Embun Enterprise contohnya. Jadinya so embunenterprise.com lah, something like that. Tapi boleh juga anda nak letak macam nama embunCarAccessories.com, contoh, something like that. Anything yang related pada saya. Bila orang dengar about you punya website tu saja, orang dah tahu dah is about what, by dengar nama domain saja. Itulah free marketing yang you sebenarnya kena target. Tapi juga dia mestilah lepas untuk sebutan radio punya. Contoh macam lazada.com, shopee.com. So sebutan yang lepas sebutan radio. Ada setengah tu nama dia macam sama ada terlalu panjang, ataupun nama dia macam susah nak disebut, pun ada juga menyebabkan dia tidak lepas sebutan radio. Contohnya sebenarnya Maybank to You
dia tidak lepas sebutan radio. Sebabnya pada saya, orang akan tertanya, tu untuk TWO ataupun 2, U tu untuk huruf U ataupun YOU. Dekat situ ada confusing sikit. Nampak tak? Sebab itu kenapa dulu-dulu ada banyak bisnes yang guna nama tu you belakang dia, tapi Maybank saja yang stand out. Sebab Maybank dia satu company besar dan dia buat periklanan dan dia digunakan oleh ramai orang. That's why dia kekal. Dan kebanyakan website yang gunakan to you, to me, to M, to or for you, semua tak berkesan sebab dia tak ada satu brand yang mewujudkan tentang bisnes dia tu. Orang tak tahu pun apa benda kau ni, bisnes apa, dunia to you, jual apa tu. So kalau macam Maybank to you tu, orang dah tahu lah itu adalah website bank. Nampak tak? Sebab dia satu brand yang dah terkenal. Jadi kalau dia nak pakai nama yang pelik-pelik sekalipun, still dia boleh survive lagi. Cuma customer dia nanti akan susut lah bila orang tidak tak berapa berkenan dengan cara dan domain dan sistem dan sebagainya. So itu adalah tentang domain. Seterusnya kita akan pergi kepada hosting. Hosting ni ialah saya gunakan Linode, tapi dia sedang integrate dengan Akamai dengan Linode ni. Dia akan JV dan dia guna nama Akamai lepas ni. Okay, so dekat sini saya ada sediakan $100 kupon yang mana anda boleh guna untuk 2 bulan. Okay, 2 bulan secara percuma. Lepas tu dah lepas 2 bulan tu anda kena start membayar lah. Tapi saya punya package yang saya ambil lah cuma $10 sebulan saja. Dia ialah sebabnya nanti anda akan ada banyak. Bila anda dah ada satu website yang best, lepas tu anda akan rasa nak buat website lain pula. So dekat sinilah kegunaan dia. Sebabnya bila ada dalam, biasanya anda guna shared hosting, semuanya adalah macam anda bayar, tetapi kadang-kadang anda tak guna pun. Ataupun kadang-kadang bila anda guna terlalu banyak, dia jadi website anda semuanya slow. Kerana anda berkongsi resource dengan ribuan website yang lain. Contohnya bila anda beli shared hosting kan, shared hosting tu bukannya dalam tu ada 30 user dan setiap user tu ada 5 website saja. Tidak. Shared hosting tu yang anda beli tu, dalam tu ada lebih kurang 500 ke 1000 orang user, dan setiap user tu dia ada banyak website. Satu IP saja berkongsi dengan semua website-website yang lain. Itu adalah shared hosting. Sebab itu nama dia shared hosting, yang mana anda berkongsi resource dengan setiap website yang lain. Kalau anda guna terlebih, semua orang efek. Tapi kalau, dan apa yang menyebabkan guna terlebih dan semua orang efek adalah you punya account akan suspended dan customer semua tak boleh masuk dan sebagainya. Dekat situ kerugian. So untuk managing, kita kena ambil something yang, kalau macam kita rasa boleh pergi jauh ke, tak boleh pergi jauh ke, tapi kita ambil something yang stabil. Dan juga bisnes ni mesti kena ada keluar kos. Tak ada bisnes yang tak keluar kos. Sebabnya meniaga ni rugi tu dah tentu, untung belum tentu lagi. Tapi kalau kita manage dia, dan juga perniagaan online ni, dia punya kelebihannya, you bermula daripada sebuah rumah di dalam estate kelapa sawit contohnya. Estate yang kelapa sawit, dekat sana rumah tu tak ada siapa pun tahu you punya, kat situ you ada kedai online, beroperasi daripada you punya komputer, daripada rumah you. Tak ada siapa pun tahu. Tapi you punya bisnes tu boleh pergi jauh dan ramai orang membeli daripadanya. Disebabkan bisnes online ni dia tidak mengenal sempadan.
Itu adalah kelebihan dia. Jadinya dalam membina sebuah bisnes yang sustain, kita perlukan something yang betul-betul baik dan tidak berkongsi dengan orang lain. Okey, itu adalah setting-setting yang saya guna supaya kita boleh dapatkan. Sebabnya saya tengok dekat luar pun, kalau macam servis web hosting katakan, sebulan harga dia dalam RM15 ke RM20 untuk servis yang baik punya. Maknanya bulanan dia macam tu, barulah you dapat sebuah web hosting yang baik. Kalau you beli macam hosting yang harga 100 macam tu, dia macam mana dia macam bukan, saya tidak menghina orang dan sebagainya, bukan begitu maksud saya. Sebabnya untuk nak bina sebuah bisnes, dia perlu satu base yang kukuh. Dekat sana bila berkaitan dengan hosting ni, sebenarnya kalau macam pengguna VPS ni adalah more kepada orang yang experienced user. Tetapi kalau saya tanya orang yang buat website dengan klien yang buat website dengan saya tanya je berapa kali you pernah masuk you punya control panel. Tak pernah. Jawapan dia tak pernah masuk pun. Saya pernah tanya 2-3 orang kan, customer yang rapat dengan saya kan, kata tak pernah masuk pun, tak tahu pun benda tu untuk apa. So kalau macam chat pun you tak gunakan benda tu dekat dalam VPS pun, dengan sistem yang saya bantu anda sediakan adalah sistem yang mudah je. Contohnya ini adalah website saya. Si panel saya lebih mudah dan simple. Dan juga dekat sini ada banyak setting, tapi setting ni semua setting penting yang punya, yang semua website pun gunakan, shared hosting gunakan macam tu, yang VPS pun guna macam tu. Cumanya pemilihan yang saya buat tu adalah lebih baik lah. Sistem yang saya tunjuk ni adalah sistem yang simple dan dia tidak memeningkan anda. Okey, contoh macam saya nak add new site contohnya. So biasanya kita guna WordPress site lah, tapi kalau macam anda programming semua, anda tahu PHP, HTML, Node.js ni untuk bina apps dalam telefon tu, guna Node.js. Okey, Python site pun sama. So PHP site pun sama juga. PHP site ni contoh dia macam Flutter. So dia antara yang kita guna untuk nak buat apps juga. Okay, so ini banyak kelebihan dia dan juga sistem untuk buat website dia sangat mudah. Okay, itu yang saya rasa macam sistem dia. Kalau macam you tengok si panel kan, dia ada banyak benda kan, tapi sebenarnya you tak guna pun semua tu. Sebabnya you nak guna biasanya WordPress, lepas tu you nak tahu dia punya PHP setting, tu je. Itu saja. SSL semua tu benda biasa lah, wajib lah kan. So benda tu ialah I guess you tak akan sentuh lagi page ni selepas you dah pun ada sebuah website sendiri. Melainkan bila you nak buat website sendiri lah, nak tambah website baru, you add site dekat sini, dan dekat sini barulah you masuk this page balik. Nampak tak? So proses ni sebenarnya dia tidak menyusahkan, sebabnya apa yang saya siapkan ini adalah satu yang sangat user friendly. Okay, so saya rasa tanpa melengah masa daripada saya banyak bercakap, berborak dan sebagainya, kita akan sambung video ni dalam video yang seterusnya. So ini cuma pengenalan tentang apa yang kita akan belajar, dan seterusnya apa yang kita akan buat. Okay, so kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.